Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Supaya anda semua tak terlepas video-video terbaru yang Cikgu upload selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan sambungan sains tingkatan 2. Okey, sains tingkatan 2 KSSM 3.2. Kepentingan gizi seimbang. Okey, 3.1 kita dah belajar dah 7 kelas makanan tu, karbohidrat, protein. Ingat tak? So ada 7. So kita pergi sikit lagi. Kepentingan gizi seimbang. Apa yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Gizi seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. So, yang kita belajar tadi, sebelum ni, 7 kelas makanan tu semua ada. Dalam makanan yang kita makan semua ada ke-7 kelas makanan. Tapi, syaratnya kuantiti yang betul. Bukan nasi 2 pinggan, bukan. So ada kuantiti yang betul. Seterusnya, pinggan sihat. Ni kita namakan pinggan sihat. Suku-suku separuh. Okey, suku untuk apa? Kita kena ambil ikan, ayam, daging ataupun kekacang. Suku. Suku lagi nasi. Suku je. Mi, roti, bijirin, produk bijirin ataupun ubi. Yang separuh yang banyak apa dia? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Model pinggan sihat telah disediakan oleh KKM sebagai panduan untuk mengamalkan gizi yang seimbang. Ni pinggan sihat suku-suku separuh. Okey, ni. So ni apa dia? Piramid makanan. So yang bawah sekali, yang ni yang kita perlu makan banyak. Yang atas sekali sikit je. Okey, kita tengok daripada bawah lah. Okey, bawah apa dia? Nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian. 4 hingga 8 sajian sehari. Ni makanan ruji kita lah. Okey, so naik atas dia. Buah-buahan 2 sajian sehari. Okey, dan sayur-sayuran 3 sajian sehari. Banyak lagi perlu makan sayur. Sayur-sayuran. Atas dia, susu dan produk tenusu 1 hingga 3 sajian sehari. Okey, lepas tu ikan, ayam, daging. Okey, setengah ataupun hingga 2 sajian ayam, daging, telur sehari. 1 sajian ikan sehari ataupun setengah hingga 1 sajian kekacang sehari. Okey. Last sekali, atas sekali atas piramid ni, lemak, minyak, gula dan garam kita kena kurangkan. Makan sikit je. Bubuh pun sikit je dalam masakan. So yang ni kita boleh dapatkan sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kita nak tengok. Seterusnya kita nak belajar apakah faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang tu. Siapa yang perlu makan lebih? Okey. So antara faktornya kita tengok yang pertama adalah saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan iklim. So ada faktor ada berapa? 6 semuanya. Okey. SUP, SUP, JKKI. Boleh ingat? SUP, JKKI. Saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan iklim. SUP, JKI. JKI ni. JKI. Hafal tu. Okey. Kita pergi satu per satu. Okey, saiz badan. So tengok, kalau tengok gambar ni, orang yang besar-besar, yang PG ni dua-dua PG, yang ni kurus. Ni badan agak besar. So siapa yang perlu makan, perlu nilai kalori yang banyak siapa? Baju hitam ke baju kuning?
Okey, orang yang mempunyai saiz badan yang besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak. Sebab apa? Mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang yang mempunyai saiz badan yang kecil. So, orang yang saiz besar ni dia perlu makan banyak. Sebab apa? Dia nak bawa body dia tu compare dengan orang yang bersaiz kecil ni. Kalau yang ni 2 pinggan, yang ni 1 pinggan. Sebab apa? Kalau dia ni tak cukup kalori, orang yang saiz besar ni dia letih lah. Letih, tak larat sebab tak cukup tenaga. Okey. Yang kedua, umur. Tengok gambar orang budak dengan orang tua ni, orang tua ni yang mana yang perlu ambil kalori yang banyak? Siapa? Budak ke orang tua? Kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk tenaga dan protein untuk pertumbuhan kerana mereka sedang membesar dan lebih aktif berbanding dengan orang dewasa. Betul lah. So, kanak-kanak, budak ni, bayi ke apa, dia perlu kalori yang banyak berbanding dengan orang tua. Okay. Yang ketiga, pekerjaan. Yang atas ni kerja kat office nah, nampaknya gaya ni. Yang gambar bawah ni kerja buruh lah. Okay, buat bangunan. Pekerjaan. So, yang mana? Petani, buruh dan nelayan memerlukan lebih banyak tenaga kerana mereka melakukan kerja berat. Compare dengan yang kerja office ni, mengadap laptop ke apa. Tak seteruk, buruh ni perlukan makanan yang lebih banyak, kalori yang banyak. Okay. Oleh itu, keperluan gizi mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang bekerja di pejabat. Okay. Seterusnya, jantina. Okay. Secara umumnya, lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan, ni lelaki, memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak compare dengan perempuan. So, lelaki perlu kalori yang banyak lagi. Perlu makan makanan yang banyak berbanding perempuan. Okay. Sebab aktif lelaki ni. Okay, seterusnya, keadaan kesihatan. Orang yang sakit dengan orang yang sihat lah. Siapa perlu? Orang yang sakit adalah lemah dan memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya. So, maksudnya orang yang sakit perlu lebih banyak kalori berbanding orang yang sihat. Okay. Last, iklim. Okay, iklim. Orang yang tinggal di negara beriklim sejuk lebih cepat kehilangan haba. Ni. Salji ni. Cepat kehilangan haba ke persekitaran compare dengan orang yang tinggal di negara beriklim panas. Okay. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak. Okay, yang ni. Yang ada salji ni perlu kuantiti tenaga yang banyak. Kalori yang banyak yang ni. Yang lebih banyak untuk kekalkan suhu. Sebab sejuk, so makanan ni boleh bagi panaskan badan. Bakar lemak tu. Okay. So, kita pergi kepada nilai kalori makanan. Makanan mengandungi beberapa kelas asas iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Ini asas dia. Ketiga-tiga kelas asas ini menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar. Okay. Nilai kalori makanan. Okey, berapa? Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan disebut sebagai nilai tenaga ataupun nilai kalori. Sekali lagi, jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Okey, so 1 gram makanan dibakar dengan lengkap dalam badan. Tu maksudnya nilai kalori. So, terbakar 1 gram, kita makan 1 gram makanan terbakar dalam badan, so membebaskan tenaga. So, itu maksudnya nilai kalori. Jumlah tenaga ini diukur dalam unit kalori ataupun joule. Joule, joule. Simbolnya J besar.
Okey. So yang ni dia bagi. Kilojoule, kilokalori. Kalau kalori lemak 9, protein 4, karbohidrat 4. Ni contohlah. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule ataupun 1 kilokalori bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Ni formula dia. So kena hafal lah. Mana tahu kalau ada soalan tanya 5 kalori berapa joule. So darablah dengan 4.2. Macam tu. Kiraan indeks jisim badan, okey, BMI. So yang ni kamu dah alami dah tahun lepas ujian segak kalau dan lah. So salah satu ujian segak ada pengukuran BMI. Okey, apa formula dia? Jisim bahagi tinggi darab tinggi. Itu formulanya. Berat bahagi dengan tinggi darab tinggi. Darab 2 kali tinggi ni. So dapat BMI. So penting BMI ni bagi kamu yang berminat nak bekerja lepas ni dalam unit uniform, polis ke, custom ke, immigration ke, askar ke, dia salah satu kriteria yang diuji adalah dia tengok BMI. So kamu kena tahu BMI kamu berapa. Beratlah. Contoh 60 kilogram bahagi tinggi berapa? 1.65 contoh. Darab 1.65 darab 1.65. So dapat. Dapatlah BMI. BMI ialah formula untuk mengira jisim badan berbanding ketinggian. Wallahualam. So setakat itu saja video cikgu bagi kali ini. Okay, kalau anda suka, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk Sistem Pencernaan Manusia. Wallahualam. Assalamualaikum.